Pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, diceritakan semua binatang pandai berkata-kata seperti manusia. Nabi Sulaiman mempunyai 5 Perdana Menteri yang terdiri daripada manusia, jin ifrit, unggas, pelanduk dan landak. Antara mereka berlima, pelanduk iaitu Shah Alam di Rimba lah yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Pada suatu hari, Shah Alam di Rimba melawat anak buahnya lalu menemui sarang memerang. Pada ketika itu, 7 ekor anak memerang sedang bermain-main di luar sarang mereka. Shah Alam di Rimba bertanyakan ke mana ibu dan bapa mereka pergi. Anak-anak memerang itu memberitahu bahawa ibu bapa mereka keluar mencari ikan untuk mereka. Shah Alam di Rimba berasa marah akan memerang yang menganiayai ikan-ikan. Ia berhajat untuk mengajar memerang tersebut. Pada masa itu, ia terdengar bunyi burung bubut bersahut-sahutan menyebabkan ia secara tidak sedar telah membuka langkah silatnya. Tindakannya itu menyebabkan ia terpijak mati semua anak memerang tersebut. Setelah hari petang, memerang suami isteri pun pulang ke sarang mereka. Mereka sangat terkejut dan sedih apabila mendapati semua anak mereka telah mati. Apabila diamati, mereka kenal akan kesan tapak kaki Shah Alam di Rimba di persekitaran sarang mereka. Mereka berdua bercadang untuk pergi menghadap Nabi Sulaiman bagi mengadu akan perbuatan Shah Alam di Rimba itu. Keesokan paginya, memerang suami isteri pun pergi menghadap Nabi Sulaiman. Dalam tangis dan sedih, mereka memberitahu bahawa Perdana Menteri Baginda telah membunuh anak-anak mereka. Mereka juga menceritakan tentang penemuan bekas kaki Shah Alam di Rimba di sekitar sarang mereka. Oleh itu, mereka yakin bahawa anak-anak mereka dianiaya oleh Shah Alam di Rimba. Nabi Sulaiman menitahkan agar belatuk memanggil Shah Alam di Rimba untuk datang menghadap. Apabila menghadap Nabi Sulaiman, Shah Alam di Rimba menceritakan bahawa dia berada di luar sarang sang memerang apabila ia terdengar bunyi sang bubut memalu gendang perang dan menyangka Nabi Sulaiman dalam kesusahan. Tanpa disedari, ia telah membuka langkah silat menyebabkan ia terpijak mati anak-anak memerang tersebut. Setelah itu, Nabi Sulaiman menitahkan belatuk untuk memanggil sang bubut. Tidak lama kemudian, sang bubut pun datang menghadap. Apabila tiba di hadapan Nabi Sulaiman, baginda pun bertanya sebab sang bubut memalu gendang perang. Sang bubut segera menyembah dan memberitahu bahawa ia memalu gendang perang kerana ia melihat sang biawak membawa pedang tercabut sambil berlari-lari. Pada fikirannya, sudah pasti ada musuh akan datang menyerang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyuruh pula belatuk untuk memanggil sang biawak datang menghadap. Apabila sang biawak berada di hadapannya, baginda pun berkata bahawa ia dipanggil kerana aduan sang memerang bahawa anak-anaknya yang mati dipijak oleh Shah Alam di Rimba setelah mendengar sang bubut memalu gendang perang. Sang bubut memalu gendang kerana melihat ia membawa pedang tercabut. Oleh itu, baginda bertanya musuh mana yang akan menyerangnya. Setelah mendengar kata-kata Nabi Sulaiman, sang biawak segera menyembah menundukkan kepalanya. Sang biawak menjelaskan bahawa ia membawa pedang bercabut itu kerana melihat sang labi-labi mudik menyerending membawa perisai. Ia menyangka ada musuh yang hendak menyerang Nabi Sulaiman. Baginda kemudiannya menyuruh belatuk memanggil sang labi-labi. Sang labi-labi datang menyembah dan menceritakan bahawa ia membawa perisai adalah kerana ia melihat sang udang mudik sambil membawa tombak bercanggah. Oleh sebab itu, ia sangka bahawa Nabi Sulaiman akan diserang musuh. Apabila didengar oleh Nabi Sulaiman akan kata-kata sang labi-labi yang melihat sang udang mudik itu,
Baginda pun menyuruh belatuk memanggil sang udang pula untuk datang menghadap. Apabila menghadap Nabi Sulaiman, sang udang memberitahu bahawa ia mudik membawa tombak bercanggah kerana ia melihat sang sebarau mudik berikat pinggang dalam keadaan melengkung. Oleh itu, ia pun mudik kerana hendak menghadap Nabi Sulaiman kerana beranggapan baginda dalam keadaan bahaya. Selepas mendengar sembah sang udang, Nabi Sulaiman menyuruh belatuk memanggil sang sebarau pula. Dalam perjalanan, belatuk bertemu dengan sang sebarau dan menyampaikan arahan Nabi Sulaiman. Sang sebarau memberitahu bahawa ia juga hendak menghadap baginda. Nabi Sulaiman memberitahu tujuan baginda memanggil sang sebarau datang menghadap. Hal ini disebabkan aduan sang memerang yang kematian anak-anaknya akibat dipijak oleh sang alam di rimba setelah mendengar bunyi gendang perang yang dipalu oleh sang bubut. Sang sebarau memberitahu bahawa ia memang hendak menghadap Nabi Sulaiman. Ia menceritakan perbuatan aniaya memerang yang sering menangkap dan makan rakyatnya. Semua rakyat jelata, anak dan isterinya telah habis dimakan oleh sang memerang dan tinggal ia seekor sahaja di lubuknya. Oleh sebab itulah ia berduka cita dan melarikan diri. Keadaannya itu dilihat pula oleh sang udang sehingga mengakibatkan hal yang lebih besar. Cerita sang sebarau itu menyebabkan Nabi Sulaiman murka. Baginda bertanya kepada sang memerang jika benar mereka menganiaya rakyat sang sebarau. Nabi Sulaiman meminta sang memerang menceritakan apa sebenarnya yang telah berlaku. Sang memerang mengaku bahawa semua yang dipersembahkan oleh sang sebarau itu adalah benar dan meminta ampun. Nabi Sulaiman berkata bahawa Shah Alam di rimba menang dan tindakannya membunuh anak-anak memerang itu adalah sebagai balasan mereka menganiaya anak dan isteri sang sebarau. Baginda mengatakan bahawa semua itu adalah disebabkan kesalahan memerang sendiri.